Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, ahli tata kuasa, tuan imam kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Alhamdulillah kita selesai dengan bulan perayaan tuan ya. Dan insya-Allah kita bakal bertemu lagi satu perayaan Idul Adha. Moga-moga tuan dengan kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan yang lalu, kalau sekiranya kita tak sempat nak sempurnakan jemaah kita 5 waktu di surau masjid, sekiranya kita dapat mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan, sekiranya kita dapat menginfakkan harta kita di bulan Ramadan, melakukan amalan-amalan qiyamul lainnya, maka tuan-tuan ada lagi satu hari, bukan satu hari, 3 hari diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang limited tuan-tuan ya. Ini terlajak limited tuan-tuan, 3 hari diberi oleh Allah. Ambil kesempatan tuan-tuan untuk kita mengqada dan untuk kita menunaikan apa yang kita, iaitu di bulan Ramadan tidak sempurna, kita qada di bulan iaitu Zulhijjah nanti insya-Allah dengan datangnya 3 hari tersebut, hari raya Idul Adha. Maka tuan-tuan korbanlah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan rasa seekor tak mampu, tuan-tuan ya, buat 2 ekor. Seekor tak boleh ustaz, 2 ekor boleh, alhamdulillah. Tuan-tuan ya, buat tuan-tuan, kerana ini di antaranya satu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dikirakan nikmat kita tuan-tuan ya, tak terhitung. Cuba tuan-tuan kita lihat, daripada kita lahir tuan-tuan ya, tidak ada apa-apa yang diberi oleh Allah. Baju pun tak pakai, keluar tak berseluar, baju pun tidak tuan-tuan ya. Sehinggalah tuan-tuan kita diberi oleh Allah umur kita hari ini dengan nikmat Allah beri. Rezekinya kita diberi oleh Allah melimpah-limpah. Diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala kemewahan, rumah yang besar, mewah, kereta yang mewah tuan-tuan, kerja yang baik, pangkat yang besar. Daripada kita keluar tuan-tuan tidak ada apa-apa sehinggalah kita mempunyai kekayaan, kesenangan, kebahagiaan. Maka tuan-tuan, apakah salahnya jika sekiranya nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita salurkan? Tuan-tuan ya, kalau kita boleh bayar Astro 200 bulan, kita boleh menyambut hari lahir anak-anak tiap-tiap tahun tuan-tuan, 5 orang 5 kali sambut, hari-hari yang tidak sama, bulan yang tidak sama. Kenapa tuan-tuan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terlajak berkira-kira, sehingga kan tuan-tuan ya, kita terabaikan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan selama-lamanya tidak akan sampai kepada Allah, iaitu apa tuan-tuan, darahnya dan juga daging yang kita sembelih, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala taqwa minkum. Ketakwaan kita tuan-tuan diberi oleh Allah, yang dikabul, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala manusia kerana ketakwaannya. Maka tuan-tuan, inilah nilai ketakwaan hamba kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, korban. Tuan-tuan ya, korban, gunakan harta yang diberi oleh Allah, nikmat yang diberi. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau nak dihitung nikmat Allah tuan-tuan, tak terhitung begitu banyak tuan-tuan. Jangan berkira-kira. Untuk melakukan amal jariah kita, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan tuan-tuan selagi kita hidup. Moga-moga tuan-tuan dengan datangnya bulan tersebut, hari raya tersebut, dapat kita mengorbankan segala harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyambut tuan-tuan lepas beraya. Ada lagi satu hari raya, iaitu menyambut kemerdekaan.
Alhamdulillah kemerdekaan tahun ini tuan-tuan tidaklah orang kata apa tuan-tuannya, dilingkungi oleh maksiat, kerana diberi penghormatan kepada jenazah-jenazah yang datang ke Malaysia di kalangan jenazah-jenazah yang terbunuh tuan-tuan, yang moga-moga ianya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala syahid tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, moga-moga ajaran demikian bukan ajaran yang dikatakan bergabung, tidak, tetapi ajaran menyambut hari raya, iaitu hari kemerdekaan, dengan tidak disambut dengan iaitu perkara-perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemerdekaan ini kalau kita lihat berlaku di zaman sahabat radhiyallahu anhum, yang mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ja'far. Ja'far ni tuan-tuan adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Kita lihat tuan-tuan ya, Nabi SAW mengambil dua orang anak daripada Abu Talib. Yang pertama Ali, yang berkhidmat dengan Rasulullah SAW, yang dibela oleh Nabi SAW, Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Duanya tuan-tuan dibela oleh orang lain, bukan daripada bapaknya. Yang membelanya siapa dia? Iaitu Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib ini tuan-tuan mempunyai anak yang bernama Abdullah bin Ja'far. Ja'far bin Abu Talib. Abdullah bin Ja'far ni bangsawan yang kaya tuan-tuan. Dia mempunyai harta yang banyak, tanah yang luas, kebun yang banyak tuan-tuan. Kita lihat bagaimana dia di antara orang yang suka melakukan iaitu sedekah, melakukan jariah. Suatu hari tuan-tuan, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Abdullah bin Ja'far ni tuan-tuan, satu hari dia pergi ke kebun, dia melihat persekitaran kebunnya dalam cuaca yang panas, dalam cuaca yang begitu panas. Lalu bila mana setelah melihat kebun-kebunnya, maka nak pulang ke rumahnya. Maka sebelum dia sampai di rumahnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Ja'far berhenti seketika dalam keadaan penat dan letih. Maka dia berhenti berhampiran dengan kebun sebelahnya. Dilihat tuan-tuannya, gerak-geri seorang hamba, seorang budak sahaya yang sedang melakukan kerja, dan di tangannya mempunyai 3 keping, iaitu 3 keping apa tuan-tuan? Roti di tangannya. Bila demikian ni tuan-tuan, dilihatnya datang seekor anjing. Abdullah bin Ja'far melihat datang seekor anjing kepada budak hamba tadi. Bila sampainya anjing ni tuan-tuan dengan mengeluarkan lidah yang panjang. Maknanya bila keluar lidah ni tuan-tuan, dia haus dan lapar tuan-tuan. Anjing ni bila dia lapar tuan-tuan, dia akan keluarkan lidahnya, menandakan dia ni lapar dan haus. Maka budak ni tuan-tuan melihat gelagat anjing yang kelaparan, yang tak pernah dilihatnya sebelum ini. Maka tuan-tuan, tanpa dia memikirkan panjang, menghulur sekeping roti kepada anjing tersebut. Dimakan anjing. Setelah mana habis keping, diminta lagi tuan-tuan menghulurkan lidahnya. Sehingga kan budak hamba ni tuan-tuan tak sampai hati melihat binatang tersebut. Lalu dihulurnya kali yang kedua, 2 keping dihulur. Maka anjing tu makan dengan begitu selera. Setelah mana tuan-tuan, dihulur lagi lidahnya yang menandakan dia masih lapar. Maka budak ini tanpa memikirkan panjang, lalu tuan-tuan diberinya kepada anjing 3 keping tersebut. Setelah mana diberi 3 keping kepada anjing tadi, apa yang berlaku tuan-tuan? Setelah mana anjing itu makan, maka Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib, dia bertanya kepada, dia memanggil budak tersebut. Dia tanya, wahai budak, apa yang kamu akan makan sekejap lagi? Dan berapakah pendapatan kamu sehari dengan bekerja, berkebun, menjadi hamba? Katanya budak ini, tuan-tuan, seperti mana tuan melihat roti di tangan saya, itulah pendapatan saya. 3 keping sehari tuan-tuan, ya, itulah pendapatan dia. Maka ditanya oleh Abdullah ni, tuan-tuan, apa yang kamu nak makan setelahnya? Katanya, tidak mengapa, biarlah aku lapar, jangan binatang tadi yang kelaparan. Tengok tuan-tuan, ni manusia yang mulia. Bagaimana dengan seekor anjing yang haram tuan-tuan, bukan halal anjing, diberi kerana kelaparan. Katanya budak ini, aku melihat anjing ini dalam keadaan lapar, yang begitu lapar, dan tidak pernah aku lihat sebelumnya. Mungkin dalam perjalanan yang jauh, nak pergi tempat yang jauh. Maka
aku berikan haknya walaupun aku memerlukan makanan. Lalu tuan-tuan, Abdullah bin Ja'far ni tuan-tuan ya, orang gelarkan dirinya, tuan-tuan apa dia? Orang gelarkan dirinya sebagai bangsawan yang suka bersedekah, orang yang suka menginfak. Katanya Abdullah bin Ja'far ni tuan-tuan pada dirinya, dia mengatakan, aku orang labelkan diriku sebagai orang yang banyak bersedekah, tetapi tercabar diriku dengan seorang budak yang hamba tersebut. Kenapa tuan-tuan? Dalam keadaan yang lapar, yang perlu makan, dia sanggup tuan-tuan memberi makanan dia kepada seekor anjing. Sedangkan tuan-tuan Abdullah seorang yang bangsawan, tanah banyak, harta banyak. Ini nilai kita lihat tuan-tuan. Setelah mana ditanyanya, diminta kepada budak ini supaya ditunjuk di manakah rumahnya, rumah siapa tuan punya kebun, milik kepada budak jadi hamba tadi. Maka ditunjuklah tuan-tuan. Bila ditunjuk, maka Abdullah bin Ja'far ni tuan-tuan berbicara untuk membeli kebun tersebut. Setelah beli kebun tuan-tuan, dia kata, aku nak beli hambamu yang bekerja dengan kamu, seorang hamba budak. Lalu tuan-tuan dibeli juga dengan budak. Setelah dibeli dengan budak hamba ni tuan-tuan, Abdullah bin Ja'far membeli peralatan untuk berkebun. Maka diberilah, disediakan semuanya, dibeli. Maka dijumpa dengan budak tadi. Dia kata, wahai budak, sesungguhnya kebun ini telah aku beli, dan kamu juga aku telah beli, dan juga aku telah membeli peralatan untuk apa tuan-tuan? Untuk kamu berkebun. Maka hari ini aku telah memerdekakan kamu. Katanya Abdullah bin Ja'far, aku telah memerdekakan kamu, maka ambillah kebun ini, kamu berkebunlah sebaik-baiknya. Tengok, kita lihat tuan-tuan, seorang manusia yang mulia, ya, tercabar dengan seorang budak hamba yang tidak ada apa-apa harta, tetapi mempunyai 3 keping roti, sanggup tetap memberi kepada seekor anjing, yang menyebabkan rasanya diri tercabar. Di sini kita lihat katanya bagaimana kemerdekaan yang hakiki yang dimerdekakan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kepada siapa? Kepada hamba. Inilah sebenar-benarnya tentang kemerdekaan, selagi mana kita bebas diri kita daripada memperhambakan kepada manusia. Kita hari ini tuan-tuan diperhambakan oleh manusia, diperhambakan oleh makhluk manusia yang mengambil kesempatan, yang menjajah ke atas diri kita. Walaupun British telah lama meninggal tuan-tuan, tetapi tuan-tuan kita lihat bagaimana caranya, iaitu penjajah meninggalkan agama mereka, meninggalkan tuan-tuan apa dia? Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Apa yang disebut di sini tuan-tuan? Yahudi Nasrani tidak akan redha selagi mana kita tidak mengikut agama mereka. Millah ni tuan-tuan, agama mereka. Dia tidak sibuk untuk kita jadi bangsa mereka, tetapi dia tanam kepada kita supaya kita mengikuti ajaran bagaimana pemikiran kehidupan mereka yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan bayang kita disuruh kibarkan, kadang-kadang tengok budak-budak kita tuan-tuan yang mengibarkan bendera. Apa yang dipaham oleh mereka kemerdekaan yang hakiki? Kalaulah tuan-tuan tanah digadai oleh musuh Islam, kalau negara digadai tuan-tuan, kerakyatan digadai, tuan-tuan, di mana kita lihat, ya, di mana tuan-tuan satu tempat Cameron Highland tuan-tuan, ya, didapati seorang Bangladesh tuan-tuan telah memajak tanah ini dengan beberapa lama masa yang panjang dengan seorang toke tuan-tuan. Bangladesh tuan-tuan, ya, pajak tanah berpuluh-puluh tahun, yang bekerja dengannya Melayu tuan-tuan. Di manakah tuan-tuan kita merasa kemerdekaan? Ini tuan-tuan yang perlu kita hayati tuan-tuan, bagaimana mananya bangsa yang Melayu yang dikatakan mempertahankan hak Melayu. Tengok tuan-tuan, rumah hari ini kita nak beli dengan harga 400,000. Anak-anak tuan-tuan keluar kerja, kalau ada degree tuan 3,000 lebih gaji. Harga rumah 400,000 tuan-tuan boleh beli. Mereka, pemerintah sibuk mengatakan, kita lihat apa tuan-tuan dikatakan oleh mereka, semuanya dah dirampas oleh mereka. Mereka bangsa asing ini bukan rampas tuan-tuan, mereka membeli dengan cara yang benar. Silapnya tuan-tuan, kita yang gadaikan tanah air kita kepada mereka, kemudian kita bangkit hak Melayu telah diambil oleh orang. Ini tuan-tuan
yang menyebabkan tuan berlakunya demikian, maka inikah kemerdekaan yang hakiki, yang sebenarnya kita rasai. Maka ini bukan sebenar. Akan datang tuan kalau berlaku benar tuan, berapa juta Bangladesh yang berada di Malaysia akan diberi kad pengenalan. Tuan bayangkan. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita faham tuan dengan kemerdekaan yang hakiki yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerdekakan manusia daripada mana tuan? Madinatul Munawwarah. Memerdekakan manusia daripada perhambakan manusia. Maka kita lihat tuan, bebas manusia daripada dijajah oleh sesama manusia. Kita hari ini tuan dijajah, bukan orang lain, bangsa sendiri tuan yang menjajah, mengambil kesempatan ke atas kita. Maka tergadai segala-galanya tuan. Maka sibuk dicanang oleh mereka dalam TV, radio, surat khabar bahawasanya hak kita perlu dipertahankan. Mana hak kita tuan dipertahankan? Mereka yang gadaikan. Ini tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu dipahami tuan bagaimana berarti kemerdekaan yang hakiki. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ini tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berbicara berkenaan dengan surah Al-Maidah, yang mana kita akan bicara berkenaan dengan ayat 87 dan 88 surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan makanan yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang yang melampaui batas. Dan makanlah olehmu apa yang telah dikurniakan kepada kamu oleh Allah, yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya lah kamu beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini berkenaan dengan makanan. Tuan-tuan ya, apa yang telah dihalalkan. Pertamanya tuan-tuan, Allah sebut kepada golongan mana? Golongan mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu. Wahai orang beriman. Tuan-tuan, di antaranya sifat orang mukmin ni tuan-tuan, di antaranya disebut oleh ulama, yang pertamanya sifat orang mukmin ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa yanhau 'anil munkar. Ini di antaranya ciri-ciri kategori orang mukmin. Apa dia mukmin ni tuan-tuan? Ya, mukmin ni tuan-tuan bila mana adanya sifat kepada ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada ketaatan, kebaikan, mengajak orang, menyuruh tuan-tuan. Mengajak orang dan menyuruh kepada ketaatan dan kebaikan. Ini sifat orang mukmin di antaranya. Banyak tuan-tuan sifat mukmin. Di antaranya kita sebut ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ini orang mukmin. Keduanya tuan-tuan, di antara ciri-ciri mukmin, wa yanhau 'anil munkar. Apa dia tuan-tuan? Menegah, menghalang, membenci kemungkaran. Maka sifat mukmin tuan-tuan, kalau ada dua ni tuan-tuan, cantik. Ya. Kedua-dua sifat ini tuan-tuan, kalau ada pada diri mukmin yang mengaku sebagai Islam, ada dua ini, InsyaAllah tuan-tuan, tidak akan berlaku lagi tuan-tuan kemaksiatan, tidak akan berlaku lagi, iaitu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada diri mukmin tuan-tuan adanya dua sifat ini, kalau dihayati, diamalkan tuan-tuan, insyaAllah jadilah kita umat yang cemerlang, gemilang, terbilang, tak temberang tuan-tuan. Dia tak ada temberang tuan-tuan ya. Ini umat yang benar-benar tuan-tuan, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bagaimana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la tuharrimu thayyibati ma ahallallah. Jangan kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini bila mana diturunkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuannya di kalangan sahabat ketika itu tuan-tuan melihat ditunjuk oleh Allah peristiwa umat-umat yang terdahulu, di antaranya umat Nabi Yahya alaihi salatu wassalam.
yang mereka ni tuan-tuan meninggalkan segala-gala nikmat mereka, makanan yang enak, rumah yang baik, isteri, anak-anak mereka, meninggalkan tuan-tuan pekerjaan mereka, semata-mata mereka tuan-tuan untuknya apa? Tidak lain tidak bukan nak melakukan ketaatan beribadat kepada Allah sepanjang hari dan malamnya. Kerana umat terdahulu sebahagian mereka ini tuan-tuan beribadat kepada Allah siang dan malam, sehingga kan nak diikuti oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat ni tuan-tuan nak ikut demikian budaya. Kita lihat bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ada golongan dipanggil rahib tuan-tuan ya. Rahib ni orang yang beribadat, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke iaitu Syam bersama dengan Abu Talib tadi tuan-tuan. Ya. Abu Talib ni tuan-tuan, kita tahulah tuan-tuan ni di antaranya anak dia ramai tuan-tuan. Kadang-kadang kita lihat di kalangan masyarakat kita tuan-tuan ya, masya-Allah, kadang-kadang kita naik kereta, khususnya kadang-kadang saya lah tuan-tuan ya, bawa kereta, kadang-kadang kita tengok orang 5 orang anak tahu tu tak kampung mak ayah lagi tuan-tuan. Ni tuan-tuan, masya-Allah tuan-tuan, apa kita nak kata tuan-tuan ni? Doa tuan-tuan. Ya Allah, kemurahkanlah rezeki pada orang ni. Tuan-tuan, doa ni tuan-tuan bagus kita doa, orang yang tak berhajat pada kita suruh minta. Dan tuan-tuan, kita pula tuan-tuan tak kenal dia, kita doakan dia, insya-Allah tuan-tuan. Doakan ya Allah, murahkanlah rezeki pada orang ni, kesian dia. Tuan-tuan, ni orang kita lihat jangan kata Allah, inilah Melayu. Tuan-tuan ni memang betul Melayu tuan-tuan, tapi rezeki Allah beri padanya anak tuan-tuan. Doakan Allah bagi rezeki yang lain supaya kurang tuan kemudahan naik kereta tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita lihat perempuan contohnya kadang-kadang tuan-tuan ni tengah bawa kereta, kadang-kadang naik motor tuan-tuan ni ataupun berjalan kaki, kadang-kadang kita lihat menyeberangi jalan, tudung tak pakai, bajunya sendan tuan-tuan. Jangan pula kita marah tuan-tuan ya. Kalau kita marah tak kena juga tuan-tuan. Doakan tuan-tuan. Ya, doakan tuan-tuan apa dia, ya Allah, mungkin orang ni dia jahil. Dia tak faham, dia tak tahu dosa pahala tuan-tuan, tak tahu tutup aurat tu wajib. Doakan tuan-tuan, kita doakan dia supaya Allah bagi hidayah padanya. Kalau nak doa panjang lagi, ya Allah kawinkan dengan aku. Kalau beranilah. Tuan-tuan ni yang ada ni pun tak terjaga dah tuan-tuan ni. Yang tu pun anak kadang-kadang tak tutup. Ayah ada rumah tutupnya, balik ayah, mulalah jaga. Ayah tak ada outstation tuan-tuan ni, bebas. Mak pun lantak kau lah dia kata. Ini tuan-tuan, kadang-kadang doa tuan-tuan. Tuan-tuan ni dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana tuan-tuan sahabat radhiyallahu anhum, bila mana tuan-tuan dia melihat tuan-tuan, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Abu Talib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa? Di Buhairah, di kalangan rahib ahli ibadat. Lalu katanya, tanyanya rahib ini tuan-tuan, ditanya, adakah ini anak kamu? Dengan mudah jawapan dia kata, ya anakku. Tetapi dijawab oleh rahib ini Buhairah ni tuan-tuan, tidak, ini bukan anak kamu. Ini seorang Nabi yang disebut dalam kitab kami, Injil yang sebelumnya. Lalu tuan-tuan apa dipesan kepada Abu Talib? Pulangkan anak ini, dikhawatiri diganggu oleh siapa? Diganggu oleh Yahudi dan Nasrani. Maka tuan-tuan, rahib di zaman itu tak ada. Maka kita lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ni tuan-tuan, di kalangan yang bernama sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Amr bin As. Lagi di antara sahabat Nabi itu Miqdad bin Aswad, sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un. Semua ni tuan-tuan tertarik dengan cara hidup seperti mana rahib dahulu. Bila demikian ni tuan-tuan ni kita lihat pernah berlaku tuan-tuan isteri kepada Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ni tuan-tuan, yang mana isterinya tuan-tuan pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bila jumpa dengan Aisyah ni tuan-tuan, Aisyah lihat di wajahnya isteri kepada Utsman bin Maz'un yang bernama Haula. Di wajah isteri Utsman bin Maz'un ni tuan-tuan tak ceria. Dengannya tidak terurus pakaian, dengannya tuan-tuan ya, waktu itu belum lagi diturunkan ayat menutup aurat. Jadi rambutnya tak terurus tuan-tuan, wajahnya tuan-tuan tak terurus. Lalu ditanya Aisyah, wahai Haula, apakah yang menyebabkan diri kamu begitu ketara melihatnya?
Apa yang disebut tuan-tuan ya? Minta maaf sebut tuan-tuan, dia kata wallahi, sesungguhnya Uthman bin Maz'un suamiku berbulan-bulan pada malam harinya beribadat tanpa mempedulikan hak aku, katanya. Ini katanya. Itu sebab tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan kita beribadat sepanjang hari, berpuasa sepanjang hari, malam hari beribadat tanpa menunaikan kewajipan nafkah tuan-tuan, zahir dan batinnya. Maka berdosa seorang suami kerana lebih melakukan yang sunat daripada kewajipan tadi. Maka kita lihat tuan-tuan, disebut, diberitahu kepada Rasulullah SAW, maka Nabi SAW melarang perbuatan demikian. Itu sebab tuan-tuan, Islam bukan letak kepada logiknya. Contoh tuan-tuan, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah menyebut, bila mana tuan-tuan kita pakai khauf. Khauf ni tuan-tuan stokin, ataupun kita negara kita pakai stokin yang tak koyak, yang tebal sedikit tuan-tuan. Kita berwudu, kita pakai stokin tuan-tuan, bila mana tangan kita batal wudu. Batal wudu mungkin keluar angin di antaranya tuan-tuan, ataupun tersentuh tuan-tuan. Maka di sini tak perlu kita membuka stokin tadi, memadai tuan-tuan dengan kita sapu di atas stokin. Katanya Ali bin Abi Talib, kalaulah Islam itu letak kepada logik, maka nescaya manusia akan sapu di bawahnya. Tetapi Islam tu bukan logik tuan-tuan. Sebab itulah disapunya disyariatkan sapu di atas. Sapu pula tuan-tuan memadai dengan kita rentis air di tangan, kemudian sapu. Tak perlu ambil satu berhenti, tiba tak payah pakai stokin. Nak bagi tahu ni tuan-tuan, Islam tu bukan logik. Samalah juga tuan-tuan, kita hari ni tuan-tuan ya, emosional, emosi tuan-tuan. Apa dia berkenaan dengan Yahudi. Hari tu Yahudi tuan-tuan, dia bunuh orang Islam di Palestin. Hari ni dia letak senjata tuan-tuan, orang kita kodak balik makan KFC. Kodak balik tuan-tuan McDonald, Coca-Cola. Ayah kata tak apa dah kot. Ayah pun fatwa, dia kata boleh dah. Yahudi dah tak perang ada orang Palestin. Yahudi buat begitu, nak tengok orang Melayu Malaysia tuan-tuan. Macam mana orang Malaysia ni, makan tak makan? Dia kata Malaysia ni memang tak dimakan. Makan balik dia kata. Itu sebab tuan-tuan kita lihat bagaimana Yahudi pandai main peranan tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, boykot, jangan ikut emosi. Boykot tuan-tuan, ilmu, kena faham kenapa boykot. Kerana sahamnya salur kepada Yahudi. Sama ada dia perang, tak perang, tetap masuk kepada Yahudi. Maka tuan-tuan, hentikan makan. Benda-benda demikian. Ada tuan-tuan dengar mufti-mufti keluar fatwa jangan makan McDonald? Ada? Tak ada seorang pun tuan-tuan fatwa pun tak ada. Ada tuan-tuan, kita lihat seorang pun tak ada yang keluar fatwa jangan makan haram. Kerana haram bukan salah dari segi sembelih syariatnya, tetapi menyumbang kepada Yahudi, membunuh orang Islam di Palestin. Seorang pun tak keluar fatwa tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan keluarkan fatwa. Sama juga tuan-tuan, bila gencatan senjata, tidak ada seorang pemimpin di Malaysia memberi tahniah, saya ucapkan kepada kepada siapa? Palestin kerana mendapat kemenangan. Seorang pun tak ada. Penakut semua tuan-tuan. Tuan-tuan, di antara yang ada kepada Yahudi ni tuan-tuan, satu sifat yang Allah beri kepada Yahudi, iaitu penakut. Itu sebab tuan-tuan, bila mana kita ni penakut, samalah kita dengan Yahudi tuan-tuan. Memang benar, ia menjadi penasihat pun Yahudi tuan-tuan. Maka sifat penakut ini yang menyebabkan tuan-tuan ya, tergadainya segala-gala maruah negara tanah air tuan-tuan. Maka itulah sebabnya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita marah pada Yahudi yang di seberang sana, yang di tempat kita tuan-tuan mengikut telunjuk Yahudi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana tuan-tuan perlunya ada ilmu untuk kita memboikot sesuatu berpanjangan berterusan. Maka itulah sebab tuan-tuan perlunya fatwa. Perlunya fatwa demikian. Tetapi malangnya tuan-tuan sampai hari ini pun tidak ada fatwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik. Kita lihat bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi SAW diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang suaminya tuan-tuan sibuk dengan melakukan ibadat pada malamnya, tidak mempedulikan haknya, maka ditegah oleh Rasulullah SAW. Satu hadis yang disebut oleh Bukhari Muslim dan juga disebut oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam Bukhari Muslim ni tuan disebut bagaimana Nabi SAW datang tanya kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As, tuan ni Abdullah bin Amr bin As ni tuan di antara sahabat Nabi yang baik. Tetapi Nabi SAW melarang dia. Sama juga tuan yang bernama sahabat Nabi yang kita sebut tadi, yang melakukan ibadat pada malamnya, berpuasa pada hari siangnya, Uthman bin Maz'un. Tuan, Uthman bin Maz'un ini di antaranya orang yang pertama hijrah ke mana? Ke Habsyah, mengikut Rasulullah tanpa persoalan. Yang kedua hijrah bersama dengan Nabi ke mana tuan? Ke negeri Madinatul Munawwarah. Ketiganya tuan, bila mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, arak, maka tuan Uthman bin Maz'un orang yang pertama mengharamkan pada dirinya arak tuan. Kita dah sebut arak haram batu tiga tu termegah lagi tuan. Kalau dia panggil siapa tuan ni, tak kira lah dia panggil syekh-syekh pada luar, Habib datang ke, dia panggil mana tuan, guru-guru daripada Indonesia datang tuan, dia tak bawa dah batu tiga tu, cuba bawa tunjuk ni negara Islam syekh, ni negara Islam kami ni, kasbah. Bawa lagi jalan situ, jalan besar tu, Federal Highway. Federal tuan, bukan highway biasa. Tunjukkan ini di negara Islam kami ya syekh. Ini dia kilang arak. Tunjuk tuan. Bangga dan kita negara Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selama tak dengan uang sebab itu milik kerajaan federal tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana. Jadi antaranya tuan-tuan disebut dalam Bukhari Muslim dan juga daripada Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nabi SAW datang tanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Nabi tanya, adakah kamu melakukan amalan demikian? Katanya, ya benar ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW tuan-tuan kata apa? Nabi sebut dalam hadis yang disebut Bukhari Muslim, Abu Dawud dan Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nabi kata, fala taf'al, jangan buat demikian. Fala taf'al, jangan buat. Nabi kata jangan buat. Pertamanya Nabi kata, fala taf'al sum wa aftir wa qum wa nam. Nabi kata pertama jangan kamu buat demikian. Nabi kata sum wa aftir, berbuka dan berpuasa dan berbukalah kamu. Keduanya tuan Nabi kata qum wa nam, bangunlah malam dan tidurlah seketika. Tidur dulu barulah bangun malam tuan. Ya, tak tidur tuan tanpa pejam mata, maka nescaya tanpa ada rehat tuan, amalan itu tidak akan sempurna. Dan Nabi SAW tuntut pada kita, iaitu tuan-tuan, sedikit malam untuk kita beribadat pada malam harinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Nabi kata sesungguhnya badan kamu tu ada hak dia. Badan kita ni ada hak tuan-tuan. Apa dia hak badan ni tuan-tuan? Rehatlah tuan-tuan ya. Rehatkan badan dengan secukupnya. Maka tuan-tuan, badan kita ni perlu kepada rehat. Kedua, wa inna li'ainika 'alaika haqqan. Nabi kata sesungguhnya mata kamu tu ada haknya. Apa hak mata tuan-tuan? Tidur. Tidur bila? Bukan dalam kuliah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidur ni tuan-tuan di rumah, tapi kurang-kurangnya tidur dalam kuliah tu datang juga daripada tak datang langsung. Tuan-tuan, ni langsung tak datang, tuan-tuan kuliah tak datang. Bukan nak marah, tak. Tuan-tuan semua tak tidur. Nak cakap tuan-tuan, alam-alam datang janganlah tidur. Kalau nak tidur, mungkin di rumah sesuai lah tuan-tuan. Rugi kita dengar tuan-tuan tidur tuan, tak dapat apa. Tapi lebih baik daripada langsung tak datang tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata kita ni tuan-tuan, kalau tak berkelip tuan-tuan, ni apa jadi? Tuan-tuan bayangkan 3 minit tak berkelip tuan-tuan, berair mata kita, merah mata sebab tak berkelip. Itu sebab tuan-tuan tidur ni perlu. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan, wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Nabi kata sesungguhnya isteri kamu ada hak dia. Apa haknya tuan-tuan? Nafkah zahir dan batin. Maka wajib diberi haknya. Kalau kamu nak melakukan ibadat, selesaikan kewajipan yang perlu ke atas dirimu. Ini kita lihat tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Nabi kata sesungguhnya tetamu yang datang ada haknya. Berlaku di sini tuan-tuan yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu.
dipersedarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni tuan hari ni orang Iran. Tuan ni orang Iran. Iran ni tuan Syiah lah tuan. Jangan pula kata saya ni Syiah, sebut Syiah tu, Ustaz Syiah tu. Tuan ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mencetuskan idea. Tuan Salman Al-Farisi ni yang dalam peperangan ni hebat. Apa peperangan ni tuan? Khandaq. Tuan ni peperangan Khandaq, yang mana orang yang mencetus idea ni tuan Salman Al-Farisi buat apa tuan? Gali parit yang luas. Ini orang yang mencetuskan idea yang baik tuan, sehingga kan ramai musuh-musuh Islam terkorban. Di negara kita pun ada juga yang menjadi pencetus masalah ummah. Tuan, dia berbeza tuan. Mencetus idea yang baik, dia yang menyebabkan pencetusnya masalah ummah tuan. Yang ada hari ni lah tuan. Huru-hara dibuatnya tuan. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bagaimana tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Salman Al-Farisi dipersedarakan dengan iaitu Abu Darda. Maka satu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda ziarah. Didapati hari itu tuan Salman Al-Farisi datang-datang bila mana di rumah Abu Darda ni tuan. Waktu itu Abu Darda puasa sunat. Bila puasa ni tuan, dia tak nak berbuka, sedangkan tetamu datang di rumahnya. Katanya Salman Al-Farisi, wallahi aku tidak akan makan selagi mana kamu tidak makan bersama. Nak tak nak, Abu Darda terpaksa berbuka puasa, makan bersama-sama dengan Salman. Malam harinya Salman tidur di rumah dia. Bila tidur ni tuan, kawan ni balik semayang Masjid Nabi, terus tuan buat ibadat yang khusus dia buat, dengan baca Quran, dengan apa semua. Tak pedulikan tetamu datang, isterinya apa semua. Lalu tuan Abu Darda, Salman Al-Farisi mengajak Abu Darda, wahai saudaraku, tidurlah dulu sekejap. Maka tuan dia tidur sekejap, tak lama bangun. Begitulah berkali-kali, sehinggalah tuan bangkitnya mereka berdua solat bersama-sama. Esok harinya tuan dijumpa dengan Nabi semayang di Masjid Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saudara aku ni tak nak tidur melakukan ibadat sehingga meninggalkan hak-haknya. Maka Nabi kata, jangan dilakukan demikian, kerana dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Nabi SAW ni tuan-tuan ya. Nabi SAW sebut kepada Abdullah bin Amr bin As. Nabi kata, ya Rasulullah, ya Abdullah, kalau kamu nak melakukan, kalau kamu nak berpuasa, Nabi kata berpuasalah. Yang mana puasa ini Nabi SAW mengatakan, wa inna bihasbika an tasum min kulli syahrin salasata ayyam. Nabi kata berpuasalah kamu, iaitu puasa bagaimana? 3 hari dalam bulan Islam, kecuali bulan Ramadan tuan-tuan. Bulan Ramadan jangan pula tuan-tuan kata ustaz tu aku dengar dia kata 3 hari je. Jenuh pula saya nak jawab dengan jabatan agama tuan-tuan. Kecuali bulan Ramadan. Kita tuan-tuan, Zulkaidah sekarang 13, 14, 15 dalam bulan Islam. 3 hari di puasa tuan-tuan. Nabi kata setiap satu hari 10 ganjaran pahala. 2 hari 20 tuan-tuan. 3 hari 15. 13, 14, 15 kita puasa. Maknanya tuan-tuan, kita telah berpuasa seperti mana 30 hari dalam bulan Islam. Maknanya tuan-tuan, tak perlu kita puasa 30 hari dalam bulan tersebut, memadai dengan kita puasa 3 hari, maka pahala kita 30 ganjaran pahala diberi oleh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang wanita ni tuan-tuan, dia cari calon suami. Ada orang wanita ni biasalah tuan-tuan ya, normal hari ni kalau cari yang paling kaya. Dia kata yang penting paling kaya, tua lagi bagus. Kenapa? Cepat mati dia kata. Tuan-tuan bayang umur 17 tahun tuan-tuan ya, bercinta dengan 71 tuan-tuan. Buan tabiat nama ni. Ni keluarga surat khabar tuan-tuan. Saya pun tak baca kebetulan, tengok surat khabar. Nak cakap tuan-tuan, sebab apa dia tahu dah, kawan tu akan mati, yang paling aku akan dapat kekayaan tersebut. Ini tuan-tuan bayangkan hari ni. Nak cari paling kaya tuan-tuan. Tak apa, tu lagi bagus dia kata. Tak malu dengan anak cucu, malu apa dia kata. Ya, yang penting aku kaya. Tuan-tuan, ada orang nak cari rupa yang baik tuan-tuan ya.
Jarang-jarang berlaku tuan-tuan nak cari suami rajin beribadat. Dia nak cari calon suami dia yang memang puasa tiap-tiap hari, qiyamul lail tiap-tiap malam, baca Quran selalu. Pandai juga dia tuan-tuan. Puasa tiap-tiap hari tuan-tuan, qiyamul lail, sibuk dengan ibadat. Tak apalah, tak perlu ikan dia. Seorang lelaki tuan-tuan, dia sanggup, dia kata tak apa, saya sanggup. Kejut perempuan ni, rupa-rupa ada lagi Melayu terakhir yang sanggup tuan-tuan. Bila sanggup ni tuan-tuan, menikah lah, seminggu menikah, hari pertama tengok tak puasa, qiyamul lail pun tak tuan-tuan, baca Quran pun sedikit je. Seminggu ni tuan-tuan, perempuan ni pergi buat aduan dengan mahkamah. Lalu tuan-tuan yang Arif tanya, kamu dulu berjanji nak buat sekian-sekian, ya betul ya Arif, kenapa tak buat? Katanya pemuda ni tuan-tuan, wah ya Arif, saya memang tak bangun malam, tetapi seperti mana Nabi kata, memadai dengan saya jaga solat 5 waktu berjemaah. Kita solat isyak jemaah ni tuan-tuan, separuh malam. Kita solat isyak jemaah ni separuh malam kita hidup. Kalau kita solat subuh jemaah esok tuan-tuan ya, datang surau masjid berjemaah, surau masjid tuan-tuan cantiknya, Nabi kata seolah kita menyempurnakan satu malam tuan-tuan. Kita kalau payah nak bangun malam tuan-tuan ya, jaga 5 waktu sembahyang tuan-tuan, insya-Allah cantik. Payah nak bangun qiyam ni tuan-tuan ya, baru sakit perut mudah tuan-tuan. Dia ubat yang dia tak, orang manusia tak boleh tahan ni tuan-tuan, apa dia? Sakit perut. Kalau sembahyang dia boleh tahan lagi tuan-tuan. Tunggulah sekejap lagi sembahyang, tunggu sekejap lagi, sibuk dengan bukan apa pun, duk sembang, duk buat kerja tak faedah pun. Tapi kalau sakit perut tuan-tuan, dia tak boleh kata tunggu sekejap lagi. Silap-silap terabur dalam kereta tuan-tuan, belum sempat lagi tuan-tuan ya, sakit perut tuan-tuan, tak ada orang boleh tahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita ni tuan-tuan, apa yang berlaku kita lihat. Dia kata suami saya tak puasa yang Arif. Ditanya betul, ya benar saya tak puasa. Tetapi dia kata memadai seperti mana Nabi kata, berpuasa 3 hari dalam bulan Islam, Yaumul Bid tuan-tuan. 13, 14, 15 dalam bulan Islam memadai. Maka puasa tersebut 3 hari, ganjarannya 30 pahala, seperti mana puasa 30 hari. Maka ditanya pula, kenapa tak baca Quran? Kata baca. Saya baca sebelum saya tidur, katanya saya baca Qul huwallahu ahad 3 kali, thuluthul Quran Nabi kata. 1/3 Quran tuan-tuan baca Qul huwallahu 3 kali belum tidur, payah sangat ke? Qul huwallahu terbaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 3 kali tuan, pejamlah mata. Thuluthul Quran Nabi kata 1/3 Quran kita baca. Jangan pula Qul huwallahu ahad je tuan, Quran tak baca. Bacalah Quran. Nak cakap belum tidur tuan baca thuluthul Quran Nabi kata. Maknanya tuan, Islam tu bukan letak pada logik tuan, tapi letak pada ilmu bagaimana Nabi mengajar kepada kita beribadat. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, katanya Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aku mempunyai kesihatan yang baik, boleh berpuasa sepanjang hari. Nak puasa juga tuan. Seorang hamba Allah kata, saya tanya, tuan dah habis puasa 6? Dia kata, Ustaz, umur hidup saya tak pernah puasa 6. Terbayangkan tuan, umur hidup saya tak pernah puasa 6. Dia kata, kalau boleh tahun ni nak puasa apa tuan? Ni bulan Zulkaidah lah. Nak puasa 6 bulan Syakban, bulan Syawal. Dia kata, saya tak pernah puasa. Saya kata, kalau tuan duduk di Sandakan lah, dah tu tak apa tuan ya, tak apalah. Tapi tuan duduk di Shah Alam, kuliah maghrib, kuliah Jumaat, kuliah segala-gala, kuliah subuh, kuliah di sana sini, boleh tak tahu kelebihan puasa 6. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah puasa tahun ni boleh habis Ramadan, yang lepas tak habis. Nak cakap tuan ni, bayangkan tuan, ada di kalangan masyarakat kita demikian. Semayang tak ada masalah, tapi puasa fail tuan. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalangan manusia tuan ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu nak puasa, Nabi kata berpuasalah seperti mana puasanya fasumun Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam. Nabi kata berpuasalah kamu seperti mana puasa Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Bagaimana puasa Nabi Daud tuan? Puasa Nabi Daud selang-seli. Hari ni puasa, esok tak. Lusa puasa, tulak tak. Tuan ya, kalau boleh tuan silakan. Allah habis puasa 6 tu pun alhamdulillah lah. Lagi nak puasa tiap-tiap hari tuan ya, tak buat.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa tentang pentingnya amalan kalau mengikuti ajaran Rasulullah. Seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam Bukhari dan juga disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat ni tuan-tuan dia datang, "Ya Rasulullah, aku telah mengharamkan makanan yang halal pada diriku." Terkejut Nabi tuan-tuan. Allah telah halal makanan, dia mengharamkan pada dirinya. Minta maaf sebut tuan-tuan, dia kata kenapa? Nabi tanya kenapa kamu haramkan? "Ya Rasulullah, kalau aku makan daging kambing syahwat aku luar biasa." Dia kata begitu tuan. Ya tuan-tuan, makan kambing mungkin panas agaknya, tapi kita di Malaysia ni kalau makan kambing apa? Darah tinggi. Asal kambing tuan-tuan, darah tinggi. Sebut dia kambing, darah tinggi. Sebab memang dah begitu, kita rasa kambing dia darah tinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan tuan-tuan ya, Nabi kata jangan kamu mengharamkan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah. Tak boleh. Walaupun tuan-tuan kita tuan-tuan makan mudarat rasanya, pening kepala tuan-tuan, jangan sampai mengharamkan. Terkadang tuan-tuan kita makan dalam keadaan kita perlu nak makan. Itu sebab tuan-tuan jangan kita mengharamkan sesuatu makanan yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diharamkan oleh Allah kita menghalalkan. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya tuan-tuan ya, kalau kita lihat sesuatu yang haram kita ambilnya tuan-tuan, ia menyebabkan doa kita, amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah." Diminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya Allah Subhanahu wa taala terima segala doa-doa yang aku minta dahulu dan bakal aku minta akan datang." Dia minta begitu tuan-tuan, dia tak minta, dia kata, "Ya Rasulullah, doakan aku." Tak. Kita sekarang ni tuan-tuan, orang nak pergi haji. Oh ni macam-macam lah surat bagi tuan-tuan ya. Kawan lama pergi haji, tempat kerja pergi haji, jiran lama pergi haji. Kita pun bagilah satu keping surat tuan-tuan ya. Surat tu apa dia? Bukan surat, tolong doakan di sana. Apa dia? Tu di Jabal Rahmah tu, doakan aku. Kalau sebut Jabal Rahmah tahu dah tuan-tuan ya. Doa tempat orang nak kahwin tuan-tuan. Walau tuan-tuan di mana-mana pun Tuhan terima, tapi orang Melayu dia percaya tuan-tuan. Sebut Jabal Rahmah tak ada lain dah tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan tuan-tuan, kadang-kadang doa ni tuan-tuan kita lihat ya, ada 3 doa ni tuan-tuan Allah tak terima. 2 doa yang tak diterima. 1 bukan 2, 1. Doa yang tak diterima oleh Allah ni tuan-tuan kerana yang penyebabnya sesuatu yang kita mengambil sesuatu yang haram, maka doa kita tak diterima. Doa ni tuan-tuan, ada doa Allah terima doa dia, dia minta tuan-tuan Allah terima. Keduanya tuan-tuan, doa ni tuan-tuan Allah tangguh doa dia sehingga Allah bayar di pada mahsyar nanti dengan ganjaran sayyid kebaikan. Tapi doa yang paling teruk tuan-tuan, Allah tolak doa kita. Sebabnya apa tuan-tuan? Ini bahayanya tuan-tuan doa. Saya teringat tuan-tuan ya, tuan-tuan pun mungkin tahu orang yang memang sinonim disebut tuan-tuan ya. Orang bila mana ni tuan-tuan ya, seorang haji bila mana nak pergi Mekah ni, dia dah pergi dah, tapi semata-mata teringat di Jabal Rahman, minta tak dapat tuan-tuan ya. Sebab tuan-tuan yang nak tanya tuan-tuan, mana mudah minta maaf ke minta izin? Agak-agak tuan-tuan mana mudah? Minta maaf ke minta izin mudah tuan-tuan? Minta maaf mudah tuan-tuan ya. Memang minta maaf mudah tuan-tuan. Kalau minta izin tuan-tuan memang tak dapat. Apa-apalah tuan-tuan minta izin memang tak akan dapat. Tapi kalau minta maaf tuan-tuan, insyaAllah minta maaf lah, outstation 3 hari, pergi mana bang? Luar negeri mana? Selatan Thailand, buat apa kahwin, minta maaf lah baru cakap. Tuan-tuan ni minta maaf. Isteri kata apa? Macam mana dah nikah lah. Ni tuan-tuan ni minta maaf. Tapi kalau minta izin tuan-tuan memang tak dapat lah tuan-tuan ya. Tuan-tuan ni dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat seorang hamba Allah ni tuan bila pergi Mekah, semata-mata ni tuan-tuan memanglah nak buat ibadat, tetapi ada hasratnya. Sebab minta tak dapat tuan-tuan, cara dia pergi Jabal Rahmah. Jadi pergilah tuan-tuan buat ibadat selesai semua, maka tuan-tuan kebetulan pergi pula mak haji ikut sama. Bila pergi sama ni tuan-tuan, mak haji kata kalau abang pergi seorang bahaya, semput nanti tak sampai kat sana.
Jadi saya temankan abang. Baiknya isteri ni, tuan-tuan ni tak ada lah tuan-tuan nak cakapnya. Jadi tuan-tuan ni bila sampai sana buat ibadat selesai semua ibadat, maka berlaku tuan-tuan ni Pak Haji ni tak ada masa dah. Inilah masanya nak pergi ke Jabal Rahmah.